Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu kita lagi tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berada di dalam suasana yang sebegini, mudah-mudahan kita teruskan berbuat amalan, teruskan kita beribadah kepada Allah, kuatkan lagi iman kita, mantapkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya teringat sebuah lagu daripada Suraya, kan, Al-Suraya. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Lagu itu cukup menyentuh hati kita, tuan-tuan. Baik, apa pun tuan-tuan yang saya hormati, kita masih lagi membicarakan tentang peristiwa ataupun hadis-hadis peristiwa di akhir zaman. Kita masuk kepada hadis yang keseterusnya, tuan-tuan yang saya muliakan. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, "Idza qataraba az-zaman lam taqad ru'yal muslim takdzibu wa asdaquhum ru'ya asdaqukum hadithan wa ru'yal muslim juz'un min 45 juz'an minan nubuwah." Kata Nabi SAW, apabila telah dekat datangnya masa hari kiamat, maka hampir-hampir mimpi orang-orang Islam itu tidak dusta. Dan yang paling benar mimpi di antara kamu ialah mimpi orang yang paling benar perkataannya. Dan mimpi orang Muslim itu merupakan satu bahagian daripada 45 bahagian kenabian. Tuan-tuan yang saya hormati, ada yang tanya tadi, songkok baru ke Ustaz? Ya, songkok baru itu yang keras sikit kan. Tu yang setarik ke atas, tarik ke bawah tu. Songkok baru pun perasan ya. Jangan marah, tuan-tuan. Baik, Nabi SAW menyebutkan kepada kita bahawa di antara petanda-petanda kiamat ialah apabila mimpi orang-orang Islam menjadi mimpi yang benar. Dan orang yang paling benar sekali mimpinya ialah orang yang paling benar perkataannya. Dan kita ingat bahawa mimpi itu adalah mimpi orang Islam itu merupakan salah satu daripada 45 sifat kenabian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ibnu Abi Hamzah berkata, makna mimpi orang mukmin pada akhir zaman hampir tidak dusta. Maksudnya ialah mimpi itu menjadi kenyataan dan tidak memerlukan kepada takbir mimpi lagi. Maknanya, kata Ibnu Abi Hamzah, dia akan bermimpi dan mimpi itu jadi nyata. Tak perlu lagi nak diberikan makna apa, gambaran apa, tak ada lagi dah. Memang dia akan mimpi dengan mimpi yang terus nyata. Sehingga tidak dimasuki oleh dusta dan kebohongan. Berbeza dengan waktu dulu-dulu, mimpi itu memerlukan takwil, memerlukan huraian, dan kadang-kadang mimpi itu merupakan mimpi yang samar. Berbeza dengan mimpi di akhir zaman, mimpi orang Islam adalah mimpi yang benar. Tak perlu tadbir, tak perlu takwil lagi. Subhanallah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini di antara petanda-petanda kiamat di akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW akan berlaku di akhir zaman, iaitu apabila mimpi orang Islam menjadi mimpi yang benar. Tuan-tuan yang saya hormati, kenapa mimpi orang Islam
itu menjadi mimpi yang benar. Iaitu kerana pada masa itu orang Islam akan menjadi asing. Orang Islam akan menjadi terasing. Orang Islam akan menjadi dalam keadaan terbuang, terasing, dibenci dan sebagainya. Maka mimpi-mimpi yang benar tadi merupakan suatu perkara yang diberikan oleh Allah kepadanya supaya menemani, membantu orang yang beriman supaya dapat kebaikan dan diberikan kemuliaan kepada mereka. Maka mereka bila dah dapat petanda, bila dah dapat alamat daripada mimpi-mimpi ini, maka mereka akan dapat membuat sesuatu perancangan yang tertentu. Mudah-mudahan tuan-tuan di zaman kita ini, kalau berlaku kita sekarang berada di akhir zaman, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mimpi kita adalah mimpi yang benar, yang memberikan petunjuk kegembiraan kepada kita. Dapat kita merangka sesuatu, dapat kita membuat sesuatu yang terbaik untuk kita menghadapi saat-saat berada di zaman fitnah itu. Sidang penonton yang saya hormati, yang seterusnya, tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Inna baina yadi sa'ah zuhurul qalam. Sesungguhnya sebelum datangnya hari kiamat akan tersebar kepada kita pena, akan tersebar penulisan, akan tersebarnya karya-karya penulisan. Riwayat ini datangnya daripada Abdullah bin Mas'ud, diambil daripada kitab Musnad Imam Ahmad, ya, dan isnad ini ataupun sanad ini adalah sanad yang sahih. Sedang penonton yang saya hormati, ya, di akhir zaman kata Nabi penulisan akan menjadi banyak. Kita raikan terlebih dahulu sahabat-sahabat kita yang bersama dengan kita pada malam ini, yang memberikan komen kepada kita. Tak bacakan Cik Ati pula, jadi saya sebutlah nama-nama dia. Tengku Fatimah, Assalamualaikum Datuk, ceria handsome pada malam ini, Alhamdulillah ceria. Saliyah Yusof, terima kasih. Nur Hashifah Zamri, terima kasih. Azman Subuh, terima kasih. Siti Arija Wardati, Nur Hisham, insya-Allah sihat. Kak Zah, waalaikumsalam. Kak Zah Syarifah Habibah, Kusma Kalpon, waalaikumsalam. Kursiah Abdul Taha, Salasiah Rohaya Hasan, Siti Arija Wardati, Nur Medina. Ustaz, lagu Umpama Mimpi dalam Mimpi. Umpama mimpi dalam mimpi. Cukup, jadi cukup kan? Jangan marah. Hanya mimpi, tinggal mimpi je Datuk. Ayin Hasnah, Mawar Ping, waalaikumsalam. Ustaz, kat mana nak tahu lebih lanjut tentang produk Ustaz itu? Sila layari Facebook Sinar Al-Barakah, Sinar Al-Barakah, PPAB. Sinar Al-Barakah, PPAB. Sila hujung sana. Terima kasih kepada Badariah, terima kasih kepada Syarifah Ifa, Hana, Bazid Aziz, Zaini Ahmad, Rohizah Izzah, Siti Arija, terima kasih Izan, terima kasih Jasmine Mastan, Rahmah Yusuf. Ustaz nampak muda 5 tahun dari umur sebenar bila pakai songkok hitam. Selepas ni saya akan pakai songkok hitam supaya tiap-tiap hari muda 5 tahun langsung tak ada umur. Baik. Kemudian kita lihat lagi daripada Zainab Mahmud, Siti Munira. Ustaz hari ni nampak lain lah. Songkok ke cermin mata tak pakai? Cermin mata pun tak pakai, songkok pakai kan. Baik, tuan-tuan boleh layari ke Sinar Al-Barakah. Di situ tuan-tuan akan dapat mengetahui tentang produk-produk yang disebutkan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, berbalik kepada hadis yang kedua yang dinyatakan tadi, bahawa Nabi SAW menyebut bahawa banyaknya penulisan, banyaknya karya, banyaknya perkara-perkara yang berkaitan dengan penulisan. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW
hari ini telah pun berlaku, tuan-tuan. Apabila kita lihat banyaknya penulisan hari ini, ya, bukan setakat penulisan dalam bentuk buku. Hari ini dengan blog, dengan Facebook, dengan Insta, dengan pelbagai jenis lagi penulisan yang begitu mudah ditulis. Penulisan yang begitu senang dibaca, senang ditulis. Sekarang tak payah lagi typewriter. Tak payah lagi, tuan-tuan. Semua menggunakan keyboard saja, semua menggunakan handphone saja. Ada yang tak payah lagi nak menulis, dia boleh bercakap dan dia tulis sendiri. Sekarang tak payah nak tulis buku, nak baca buku, e-book semuanya ada sekarang. Ini di antara satu benda sebagai disebutkan kepada kita tanda-tanda kiamat ataupun tanda-tanda akhiruz zaman. Yang seterusnya, tuan-tuan yang saya hormati, di antara tanda-tanda kiamat ialah kaum muslimin, ya, disebutkan di dalam satu hadis, la ukhrijannal yahudu wan nasara min jaziratil arab hatta la ad'a illa musliman. Sesungguhnya saya akan mengeluarkan kaum Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab sehingga tidak ada yang saya biarkan kecuali yang beragama Islam. Jadi, tuan-tuan yang saya hormati, di antara petanda-petanda kiamatnya ialah berlakunya peperangan yang besar, ya, di antara golongan muslimin dengan golongan Yahudi dan Nasrani yang kita sebut juga, tuan-tuan, apabila berlakunya kehancuran yang dibawa oleh Dajjal. Dan pada masa itulah, tuan-tuan, datangnya Imam Mahdi dan sebagainya untuk menentang, untuk menghancurkan golongan-golongan ini, tuan-tuan. Dan ini merupakan hadis-hadis yang disebut, ya, di dalam kitab-kitab. Ya, ada yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, ada yang disebutkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan sebagainya, ya, sebagai satu tanda. Sebab itulah, tuan-tuan, di antaranya mereka nak menghancurkan umat Islam terlebih dahulu. Sebelum dihancurkan, baik mereka hancurkan dahulu umat Islam. Sehinggalah satu perkara yang berlaku kepada kita di antara petanda-petanda kiamatnya lagi, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, "Idza ba'athallah rihan tayyibah fata'khudhuhum tahta abatihim fataqbidu ruhu kulli mu'min wa kulli muslim wa yabqa syirarun nas yataharajuna fiha taharujal humur fa'alaihim taqumus sa'ah." Tiba-tiba kata Nabi SAW, Allah Ta'ala mengirimkan angin yang baik lalu menerpa mereka ketika mereka mengambil roh tiap-tiap orang mukmin dan muslim, dan tinggallah manusia jahat yang keadaannya kacau bilau seperti himar. Maka zaman mereka inilah hari kiamat terjadi. Di antara tanda kiamatnya lagi, tuan-tuan, ialah angin yang akan mematikan orang yang baik-baik. Angin yang akan mengambil nyawa ni orang baik-baik ni, malaikat mencabut nyawa. Angin ni mematikan orang yang baik-baik dan tinggallah di atas muka bumi pada masa itu, tuan-tuan, ialah syirarun nas, golongan yang paling jahat sekali yang tinggal di atas muka bumi. Tuan-tuan, itu adalah satu petanda yang sangat hampir kepada kiamat, ya, akan berlaku kepada kita satu saat apabila angin bertiup, angin datang, angin sejuk datang, dan jadilah pada masa itu mematikan orang yang baik-baik dan tinggalkan sahaja orang-orang yang jahat. Seterusnya, tuan-tuan, di dalam kitab Sahih Muslim, ya, disebutkan kepada kita hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyebutkan tidak akan datang hari kiamat sehingga negeri Arab kembali menjadi padang rumput dan diairi dengan sungai-sungai. Ini juga, tuan-tuan, yang sudah pun berlaku. Kita lihat hari ini pokok-pokok mula tumbuh di negara-negara Arab. Mereka juga boleh buat kebun, boleh buat taman, boleh buat projek pertanian. Kita dulu tengok di Arafah penuh dengan pokok. Sekarang bukan setakat Arafah saja, tuan-tuan, habis. Ya, juga di Judah misalnya, habis dengan tumbuh-tumbuhan. Apatah lagi di negara-negara lain, mereka boleh bawa tanah ke tempat lain, duduk di tempat mereka, pindahkan, dan mereka menanam pokok-pokok. Subhanallah, hari ini mereka buat
dan benda itu disebut oleh Nabi SAW sebagai tanda-tanda kiamat. Dan kata Rasulullah, tanda-tanda kiamat juga negara Arab diairi dengan sungai-sungai. Kalau kita baca dalam hadis ya, bahawa diairi dengan air. Hari ini jadi sungguh tuan-tuan. Entah daripada mana datangnya sungai, daripada banjir, ya, diairi dengan air-air yang banyak pula tu. Begitu juga Nabi menyebut bahawa tidaklah berlakunya kiamat sehinggalah gunung-gunung di Mekah itu berlubang. Berlubang, kata Rasulullah. Dan hari ini jadi sungguh tuan-tuan. Terowong saja di sekitar Mekah ada berpuluh-puluh buah terowong yang melubangi gunung-gunung yang boleh menyeberangi di bawah gunung-gunung itu. Dan itu adalah petanda-petanda kiamat, dan ianya sudah berlaku dan akan terus berlaku. Tujuannya apa tuan-tuan kita belajar? Tujuannya ialah supaya kita berubah jadi orang baik. Kalau kita baik, tambahkan lagi. Jadilah orang yang kuat imannya. Bukan kita bila kita baca hadis-hadis sebegini, kita marah. Kamu ni nak kiamat sangat ke? Awak nak ke awak tak nak kiamat? Kiamat pasti berlaku. Kalau kamu nak kiamat ke, kamu tak nak kiamat ke, kiamat pasti berlaku. Habis itu, buat persiapan. Persiapan iman. Dajjal akan sampai. Imam Mahdi akan turun dan sebagainya. Jadi yang kita nak ialah persiapan iman. Bagaimana nak menghadapi fitnah Dajjal. Bagaimana nak menghadapi fitnah-fitnah yang begitu dahsyat. Yang tak pernah turun sebelum daripada kita. Dia akan datang. Sampai Nabi kata umat Islam di akhir zaman ni jadi pelik, jadi asing, jadi dagang, terpencil, dibuang, dihina. Kamu akan diuji dengan syurga dan neraka daripada Dajjal. Kalau kamu ikut dia, bandingan dia macam kamu dapat syurga. Kamu lawan dia, kamu akan diseksa macam duduk dalam neraka. Hidup dalam keadaan susah. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang saya hormati, kita belajar hadis-hadis berkenaan dengan tanda-tanda kiamat ini tidak lain ialah untuk menambahkan iman kita. Kedua, mengajak orang lain supaya sama-sama berubah. Memberi peringatan kepada mereka supaya ingat kepada Allah. Yang ketiga, membuat persiapan bagaimana menghadapi saat-saat yang begitu. Supaya bila kita datang saat yang disebutkan tadi, kita akan hadapinya dengan kekuatan iman. Bukan kekuatan makan minum dan sebagainya tuan-tuan. Iman itulah, zikir kita itulah yang akan membantu kita pada masa itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, terima kasih kepada Sabda Adi, Azura Misbir, Maimunah Jasad, Ayi Ahmad, kemudian Rozanah Adon, Danisha Baharum, Azura, Suryati, Sa'anah dan sebagainya. Termasuk Puan Jamilah Bacuk dari Kelantan. Baik, kemudian tuan-tuan yang saya hormati, Nabi SAW menyebut, La taqumus sa'ah hatta yakthura al-haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Qala al-qatlu, al-qatlu. Tidak akan datang kiamat sehingga banyak terjadinya huru-hara. Lalu sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dikatakan al-haraj, huru-hara itu? Maka Nabi menjawab, pembunuhan, pembunuhan dan pembunuhan. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat di sini peperangan terlalu banyak tuan-tuan. Disebutkan kepada kita berapa banyaknya berlaku peperangan. Tak habis-habis dengan peperangan. Oh, subhanallah. Kita ingat balik dengan peperangan Iraq dan Iran. Kemudian pengeboman Amerika dan tentera bersekutu ke atas Iraq. Kita ingat lagi pembunuhan, peperangan yang tak mengenal kecil dan besar, tua dan muda, lelaki dan perempuan di Syria. Pembunuhan etnik beramai-ramai yang berlaku di Bosnia. Pembunuhan etnik yang berleluasa yang berlaku di Myanmar. Nyawa dah menjadi terlalu murah di Palestin. Orang dah tak kisah dah. Dan siapa lagi yang nak menjaga, memberi perlindungan, memberi bantuan kepada orang Islam di Palestin, kita pun tak tahu. Apabila negara-negara Arab mula berbaik, merayakan perayaan bersama dengan golongan yang menentang, yang membunuh orang-orang Islam di Palestin.
Apa lagi yang kita nak harap kepada bangsa ini, tuan-tuan? Ada kita nak sanjung mereka lagi. Sebab hari ni kalau orang, bila kita cerita satu hukum dan sebagainya, dia kata orang Arab pun buat, orang Arab pun buat. Ini orang Arab pun buat macam ni. Engkau pandai pada Arab ke? Engkau pandai pada Arab, tuan-tuan. Sebab Arab pandailah mereka buat hubungan diplomatik dengan Yahudi. Ada kita nak ikut dia orang? Aduh, letih lah, tuan-tuan. Okey. Kita tengok lagi Rahimah Yusuf, tanda-tanda kiamat, Mu'anawiyah, Ma'yah. Ustaz, ambil cucuk vaksin tak? No vaksin haram Dajjal. Ingat Ustaz. Oh, saya tak tahu lagi lah. Kan? Okey, mana ada vaksin sampai lagi? Bulan Februari baru sampai. Baik. Bulan Februari baru sampai. Dor Madinah, masa 24 jam makin sekejap. Syarifah Ifa, betul dia. Di tanah Mekah, rumput menghijau. Ya, itu tanda-tanda kiamat. Dia cakap pula, ada orang cakap engkau nak sangat ke kiamat? Iyalah, benda kiamat kena sebut lah. Bukan masalah nak kiamat. Engkau nak hidup lama dalam dunia ni. Dunia yang sementara ni. Jadi buatlah persiapan. Persiapannya ialah persiapan amalan. Persiapan iman kita. Baik. Bagaimana menangani dengan fitnah Dajjal? Allahu Akbar. Sebab itu Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita. Bagaimana yang pertama untuk menghadapi fitnah Dajjal. Nombor pertama ialah membaca atau menghafaz suratul Kahfi ayat 1 sampai 10. Ada orang tanya, semata-mata cukup ke Ustaz hafaz? Nabi cakap. Kerana bila kita baca suratul Kahfi, kita dapat mengetahui mana dia. Dengan izin Allah, Allah Ta'ala bagi ilham pada kita. Mana dia orang yang dikatakan ciri-ciri Dajjal? Mana dia orang yang mengikut Dajjal? Allah bagi petunjuk pada kita. Dan kita rasa takkan seronok dengan orang yang bercakap jika dia menyokong Dajjal, jika dia berkehendak Dajjal. Dan kalau kita dengar dia bercakap, kita takkan berminat dengan dia. Kita takkan seronok dengan dia. Sebab Allah bagi petunjuk orang ni pengikut Dajjal ni. InsyaAllah supaya kita tak terfitnah dengan ujian, tak termakan fitnah dengan hasutan daripada Dajjal dan tentera-tentera Dajjal, tali barut Dajjal yang sangat berleluasa pada hari ini. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Disebutkan kepada kita lagi, tuan-tuan, Nabi SAW menyebutkan di dalam satu hadis Nabi, kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan datangnya kiamat sehingga di muka bumi ini tidak lagi diucapkan kalimah Allah Allah Allah. Hadis ini, tuan-tuan, disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, riwayat daripada Anas radhiyallahu an. Baik, Nabi sebut kiamat tidak akan berlaku selagi mana ada orang yang sebut Allah Allah, Allah. Belum kiamat lagi. Maknanya kita sekarang ni, tuan-tuan, belum kiamat. Ramai sebut Allah, Allah. Tetapi ada ustaz-ustaz baru, ustaz-ustaz moden hari ni, ustaz muda, melarang kita berzikir Allah, 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 Allah. Melarang. Dia kata bid'ah. Dia kata bid'ah. Sebut Allah, Allah. Dia bid'ah, kata dia. Ni hadis ni kau nak letak di mana? Nabi kata takkan berlaku kiamat sehinggalah masih lagi ada orang sebut Allah, Allah. Tiba-tiba ada ustaz hari ni sebut, bila engkau sebut Allah, 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 maknanya bid'ah. Kau ni nak ajar orang jadi kafir ke apa? Nak ajar orang menolak Allah ke apa? Nabi suruh sebut Allah, Allah, Allah tu, kiamat tak datang lagi tak? Kau pula suruh stop sebut Allah, 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 dan kalau sebut jadi bid'ah. Allahu Akbar kabira. Apa nak jadi ustaz-ustaz zaman sekarang ni? Ustaz, kasih ingat umat Islam. Alif Azman. Okey? Panjang tu. Daripada Alif Azman. Okey? Banyak dia masuk ni. Alif Azman tu. Ustaz, kasih ingat umat Islam Malaysia. Okey. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Kita bimbang apabila kalimah Allah ini mula dihapuskan secara perlahan-lahan. Akhirnya orang dah tak ingat. Bila orang tak ingat,
maka orang dah tak sebut lagi nama Allah. Kenapa orang sebut nama Allah? Sebab orang ingat. Jadi bagaimana supaya orang tidak ingat? Jangan sebut. Dan bila tak ingat, tak sebut. Bila tak sebut, berlakulah apa yang kita bacakan tadi. Ramai orang sekarang dah tak ingat Allah. Dah tak kisah dah tuan-tuan tak sembahyang. Kalau dulu segan-segan juga kalau tak sembahyang Jumaat. Sekarang dah boleh terima pula tak sembahyang Jumaat. Dulu kalau tak sembahyang Jumaat, takut kena tangkap, kena saman. Sekarang siapa berani saman orang tak sembahyang Jumaat? Siapa nak berani saman? Darurat dia tahu. Kalau darurat duduk di rumah, bukan pergi shopping mall. Bila tanya, kenapa awak tak sembahyang? Darurat, tak boleh sembahyang. Oh, shopping mall boleh. Makan tengah hari, pukul 1:30 tengah hari, waktu sembahyang Jumaat, kau makan di restoran, kedai mamak boleh. Darurat, benda darurat. Di mana darurat? Cakap apa? Cakap apa? Kalau darurat, duduk di rumah. Jalan pun tak boleh. Dah nak mati dah, itu darurat. Akhirnya bila orang dah tak ingat Allah, orang tak sebut nama Allah. Pengajian tak ada. Kuliah tak ada. Yang datang masjid berjemaah dia tua-tua. Yang muda-muda ni dah menyelinap ke mana dah. Kadang-kadang dijadikan hidup tu susah. Kerja tak ada, pendapatan tak ada, akhirnya terpaksa bekerja 24 jam. Kalau dulu orang ada ekonomi, orang ada duit, ada kerja, pukul 8 habis pukul 5, masuk pukul 9 habis pukul 5, malam dia boleh pergi lagi ke masjid surau nak dengar kuliah, dengar pengajian. Sekarang tak ada dah. Sibuk. Dia terpaksa bekerja 24 jam sebab dia kena buang kerja. Akhirnya dia menghantar makanan sana, menghantar makanan sini. Tak ada masa lagi dah untuk dia belajar. Tak ada masa lagi untuk menadah kitab macam orang dulu-dulu. Nampak tak tuan-tuan? Apa yang dibuat sekarang ini ialah melumpuhkan ekonomi. Supaya umat itu bekerja 24 jam. Tidak lagi memikirkan tentang agama. Tidak lagi memikirkan tentang masjid. Tentang pengajian, tentang Islam, tentang apa benda sekalipun. Yang dia fikir ialah bagaimana nak mengejar trip dan sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan, di antara perancangan mereka ialah menjadikan orang Islam jadi miskin. Yang terpaksa mengemis, meminta utang, berhutang. Dan apabila berhutang, dia terikat dengan riba. Dan bila dia terikat dengan riba, maka pada masa itulah dia akan diperas, diperah menjadi hamba kepada peminjam riba tadi. Berkali-kali saya cakap tuan-tuan, kembalilah kepada Allah dan Rasul di dalam nak menyelesaikan pandemik ini. Tapi orang ketawakan saya, orang maki hamun saya, orang bash saya, orang hentam saya kau-kau. Inilah yang maksud saya, di antara kembali kepada Allah dan Rasul. Gunakan pendekatan Islam bagaimana nak menyelesaikan masalah ini supaya ekonomi dapat diselamatkan, sosial dapat diselamatkan, manusia dapat diselamatkan, dan yang paling utama ialah agama dapat diselamatkan. Bukan mengikut orang-orang lain, bukan mengikut plan orang lain, bukan mengikut cara orang lain. Kita ada cara kita sendiri. Kita ikut semua. Sampai kita seolah-olah Nabi ni tak tahu apa-apa dalam menyelesaikan masalah ni. Seolah-olah Al-Quran ni tak berguna apa dalam nak menyelesaikan masalah ini. Semua kita ikut orang. Seolah-olah mereka lebih mengetahui daripada Allah dan Rasul tentang kehidupan kita. Akhirnya jadi macam kita sekarang.
Tuan-tuan yang saya hormati, bila manusia sudah tidak mengingati Allah, maka sebutan kepada Allah digantikan dengan sebutan yang lebih mesra kepada lidah masing-masing. Kalau dulu kita selalu sebut Allahu Akbar, sekarang kita lebih mesra menyebut fuyo. Kalau dulu kita selalu sebut Astaghfirullah, sekarang kita sebut I say amen. Kalau dulu kita selalu sebut Subhanallah, hari ini kita sebut pisang. Kalau dulu kita selalu sebut Astaghfirullah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, sekarang yang kita sebut apa ce, apa kes. Kan? Nampak tak tuan-tuan? Kalau dulu kita selalu sebut Subhanallah, Allahu Akbar, benda hebat, sekarang kita akan sebut gila di belakang. Gila di belakang, besar gila, bapa gila, luah gila, semuanya gila ya tuan-tuan. Inilah kalimah-kalimah yang menggantikan kalimah-kalimah Allah. Sebab itulah tuan-tuan yang saya hormati, bila kita belajar hadis-hadis peristiwa tentang akhir zaman ini, kita makin dekat kepada Allah. Bila kita jumpa benda-benda ni, ya Allah, kata Nabi, di akhir zaman orang sudah tidak sebut lagi Allah. Kalau gitu kita perbanyakkan Allah, 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 Allah. Walaupun orang hina, walaupun orang kutuk dan sebagainya. Terima kasih Kak Zah Taman Bertuah. Terima kasih Haji Hasni, Salmiah Haji Hasan, Rohaya Hasan, Ummu Fatihah, Marwan Yam dan sebagainya atas perhatian, komen-komen yang tuan-tuan memberikan komen kepada kita. Baik. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, kata Nabi, yudrasul Islam kama yudrasu wa syayyi'uth thawb hatta la yadri ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah wa yusra ala kitabillahi fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah wa yabqa tawaifu minan nas asy-syekhul kabir wal ajuz yaqulu adrakna aba'ana ala hadhihi al-kalimah yaqulu la ilaha illallah. Tuan-tuan yang saya hormati, Nabi menyebutkan dalam satu hadis riwayat daripada Huzaifah bin Al-Yaman, akan hancur Islam itu seperti mana hancurnya kain yang telah usang. Cuba tuan-tuan tengok bagaimana kain yang telah reput, bila masuk dalam mesin basuh, relai kain tu. Relai kain tu. Kata Rasulullah, Islam akan relai macam mana kain yang reput. Kain langsir ni tuan-tuan, 20 tahun tak buka-buka, cuba basuh sekali, relai, reput. Begitulah Islam akan reput. Bila? Sehingga satu hari, kata Nabi, orang sudah tidak mengetahui apa itu puasa, apa itu solat, apa itu zakat, apa itu haji. Dan diterbangkanlah kitab Allah pada suatu malam, sehingga tidak ada lagi yang tinggal di bumi satu ayat pun. Dan tinggallah beberapa golongan manusia dan wanita yang telah lanjut usia dan lemah. Lalu mereka berkata, kami dapati bapa-bapa kami dulu, nenek moyang kami dulu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka kami pun mengucapkan perkataan itu.
Tuan-tuan, ada tak orang Islam sekarang di dunia ni sekarang, tuan-tuan, macam yang kita sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada, tuan-tuan. Dulu tok nenek dia Islam, bila mari kepada anak cucu dah tak kenal lagi Islam. Tuan-tuan, buatlah kajian, ada tak di dalam dunia ni negara yang macam tu? Tanya bab semayang tak tahu, tanya bab puasa tak tahu, tanya bab haji tak tahu, bab zakat tak tahu. Bila tanya bab mengucap tak, dia kata dulu dengarlah tok nenek dia adalah sebut. Dia tak kenal dah Islam, tuan-tuan. Allahu Akbar. Bayangkan nanti akan sampai satu zaman semua orang dah tak kenal Islam. Maka pada masa itu sampailah saat yang dikatakan kiamat ni, tuan-tuan. Kita takut hari ni bila anak-anak tidak lagi pergi ke sekolah. Mak bapak pula sibuk mencari rezeki kerana ekonomi tak cukup. Maka siapakah yang mengajarkan lagi agama kepada anak-anak kita? Kalau dulu anak-anak kita boleh juga belajar sekolah agama, sekolah petang agama, kafar dan sebagainya. Cikgu-cikgu bawa mereka sembahyang asar berjemaah di surau. Sekarang cabaran kepada kita, adakah kita bawa anak-anak kita sembahyang berjemaah di rumah? Kalau dulu mereka masuk kelas, mereka baca surah Al-As habis-habis kelas. Sekarang ada tak kita buat macam itu dengan anak-anak kita? Kalau dulu anak-anak kita di sekolah baca Yasin, hafal Yasin, hari ni Yasin tu dah ingat ke belum? Ataupun sudah lupa dah? Kerana dah lama tak selak lagi buku-buku. Tuan-tuan, bukalah pintu hati. Apa sebenarnya perancangan terhadap orang Islam ni? Gunakanlah otak, gunakanlah pemikiran. Allah bagi kita akal untuk berfikir. Bukan akal fikiran untuk menuruti. Berfikir, itulah lebihnya manusia. Kalau kita ada akal tak berfikir, ada hati tak berfikir, tak memerhati, tak mengkaji, ada mata tidak melihat, ada telinga tidak mau mendengar. Bukankah Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ulaika kal an'ami balhum adal, kamu ni jadi macam binatang ternak, bahkan kamu lebih teruk daripada binatang ternak. Adakah kita ni lembu? Adakah kita ni kambing? Adakah kita ni biri-biri? Bukan, kita adalah manusia yang tinggi darjatnya. Kalau demikian, tuan-tuan, berfikirlah. Tolonglah selamatkan agama kita. Tolonglah jaga bangsa kita. Jaga negara kita. Dan yang boleh jaganya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada Allah, sesuatu penyakit itu sampai ataupun diizinkan oleh Allah terjadi, maka Allah jualah yang akan menyembuhkannya. Maka marilah kita menjadi umat yang terbaik, yang kuat imannya. InsyaAllah Allah tolong kita. Kita dilanda dengan wabak, ya, dilanda dengan penyakit dan sebagainya, tapi masih lagi boleh buat konsert, boleh buat hiburan. Jadi saya tak nampaklah di mana kita insaf dengan penyakit-penyakit yang datang. Kalau kita insaf dengan wabak, balak, bencana dan sebagainya, maksiat-maksiat ni kita stop, hiburan-hiburan ni kita stop, sebab kita takut pada Allah. Ini terus naik, terus semarak, seolah-olah kita tak menganggap ini adalah wabak, balak, penyakit. Terus program-program hiburan, maksiat berjalan seperti biasa. Marilah insaf. Takut, tuan-tuan, Tuhan turun balak yang lebih dahsyat kepada kita.
InsyaAllah kita jumpa lagi pagi besok. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Mudah-mudahan kita kuatkan iman kita, tambahkan ibadat kita. Sentiasa kita dan Malaysia di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi besok pagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.